Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita sambung pelajaran kita bab 1, kerjaya dalam sains. Okay. Okay, buka buku teks muka surat 7. Okay, buka buku teks di muka surat 7. Okay, kerjaya dalam sains. Apakah cita-cita anda setelah dewasa? Okay, senaraikan pengetahuan sains yang perlu anda kuasai untuk mencapai cita-cita anda. Okay. Tengok Rajah 1.3, ada 2 orang murid. Yang seorang bercita-cita hendak menjadi seorang jurutera dan seorang lagi hendak menjadi seorang doktor. Jadi apa subjek yang perlu dipelajari? Sebab kedua bidang ni adalah 2 bidang yang berbeza. Jadi dia untuk menjadi jurutera dia perlu ada ambil satu subjek yang perlu ada untuk mencapai cita-cita. Dan untuk menjadi seorang doktor juga ada satu subjek. Jadi apakah subjeknya? Cuba kita tengok. Okey, kerjaya dalam sains, okey. Sains boleh dibagikan kepada 4 bidang asas. Okey, iaitu fizik, biologi, kimia dan juga geologi. Okey. Dalam bidang fizik, okey, kita kena faham sebelum ni kita dah tengok apa dia fizik, biologi, kimia dan geologi ni. Dalam bidang fizik dia ada beberapa ahli. Iaitu yang pertama ialah astronomi berkaitan dengan kaji bintang, oceanografi berasal dari perkataan ocean atau laut. Jadi ahli oceanografi dalam bidang fizik dia mengkaji keadaan fizikal laut. Okey. Dalam bidang biologi juga ada ahli oceanografinya iaitu mengkaji tentang kehidupan marine ataupun kehidupan dalam laut sama ada haiwan dan juga tumbuhan. Okey. Begitu juga dalam bidang kimia juga ada ahli oceanografinya yang mengkaji tentang bahan kimia yang ada dalam laut, perubahan suhu dalam laut, okey, bahan-bahan yang boleh mencemarkan laut dan sebagainya. Okey. Jadi itu adalah oceanografi yang merangkumi ketiga-tiga bidang. Kemudian guru, itu juga dengan guru. Jadi guru ni ada semua bidang. Fizik ada, guru biologi ada, guru kimia ada dan juga guru geologi ada. Okey, seterusnya adalah ahli meteorologi, mengkaji tentang meteor, jurutera. Okey, jadi jawapan tadi saya nak menjadi jurutera, subjek apa yang perlu pelajari ialah subjek fizik. Okey, begitu juga dengan ahli fizik, tentulah dia perlu belajar fizik. Okey, seterusnya ialah bidang biologi. Okey, nak menjadi seorang doktor, ya, kita nak menjadi seorang doktor perlu ambil subjek biologi semasa tingkatan 4 dan tingkatan 5 asasnya. Jika tingkatan 4 dan tingkatan 5 kita tidak mengambil subjek biologi, maka kita tidak boleh diterima sebagai ahli ataupun pelajar di universiti dalam bidang perubatan. Ahli botani berkenaan dengan pertanian, zoologi tentang haiwan, okey, guru dan oceanografi saya dah sentuh tadi. Seterusnya ialah ahli biologi. Ahli biologi ni dibahagi kepada 2. Okey, ahli biologi ni mengkaji tentang haiwan dan tumbuhan, tapi ada biologi dan juga mikrobiologi. Ada perkataan mikro di sini maksudnya seni. Jadi ahli mikrobiologi dia mengkaji tentang haiwan dan juga tumbuhan yang seni. Sementara ahli biologi mengkaji tentang haiwan dan tumbuhan yang lebih besar. Okey, seterusnya ialah ahli kimia. Iaitu yang pertama ialah ahli farmasi berkaitan tentang ubat-ubatan, ahli oceanografi, guru, ahli forensik iaitu pakar tentang haiwan dan juga manusia yang sudah mati dan juga ahli kimia. Dan bidang yang terakhir, bidang yang keempat ialah geologi iaitu berkaitan tentang tanah-tanah dan batu-batan, ada ahli biologinya, okey, dan juga guru. Jadi ini adalah beberapa kerjaya yang ada dalam sains, okay, yang boleh kita ceburi kalau kita belajar sains daripada sekolah menengah sampailah ke universiti. Okey. Okey, seterusnya
kita perlu membuat sedikit tugasan. Okey, mana tugasannya ialah kita perlu menjawab soalan nombor 4. Okey, senaraikan kerjaya dalam sains yang boleh diceburi oleh kamu. Jadi senaraikan bidang-bidang dalam sains dan kerjaya yang boleh kita ceburi dalam setiap bidang tersebut. Okey. Jadi itu saja tentang kerjaya dalam sains. Okey, jika ada sebarang masalah bolehlah diajukan dalam WhatsApp grup kelas masing-masing. Okey. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, stay safe. Jangan keluar merayau. Okey, sekian. Terima kasih.